Apa yang kita dapat lihat bahawa misi Burger Mirror ini adalah menjadikan burger pada harga rendah namun tetap mengekalkan rasa dan kualiti bagi menjamin kepuasan pelanggan. Perkara ini merupakan misi yang selaras dengan pencapaian jualan produk untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Penetapan segmen pasaran yang terdiri daripada pelajar UMT menjadikan perniagaan Burger Mirror ini berkembang maju, memandangkan produk jualan ini merupakan makanan segera yang menjadi kegemaran remaja kini. Walaupun kurangnya pesaing, namun Burger Mirror meletakkan misi yang jelas dan menjadikan perniagaan ini sebagai entiti yang dapat mencipta kelainan rasa pada produknya supaya dengan cara tersebut, perniagaan Mirror Burger ni akan terus beroperasi dalam pasaran. Memandangkan pemilihan barang yang berkualiti amat penting, maka Burger Mirror pilih pembekal yang dapat menyediakan bahan mentah seperti daging burger, timun, bawang dan roti. Perniagaan Burger Mirror telah menggunakan kekuatan dalaman perniagaan sebagai perancangan strategi untuk memastikan matlamat perniagaan dapat dicapai. Perolehan pelanggan yang terdiri daripada pelajar UMT telah membuktikan keuntungan perniagaan ini terutamanya pada kemuncak waktu malam disebabkan waktu itu pelajar ramai kelaparan. Kepuasan yang telah diperoleh dari pelajar telah menjadikan pelajar ini terikat dengan perniagaan ini disebabkan cakaran dan cita rasa mereka dapat dipenuhi. Tambahan pula, dari kurangnya pesaing dalam pasaran yang sama telah menjadikan perniagaan Burger Mirror ini mampu untuk bertahan selama 10 tahun ini. Dari pemilihan lokasi yang strategik ini, yang berdekatan dengan Kolej Kediaman UMT telah berjaya mencetuskan mereka untuk membeli produk Burger Mirror yang berharga RM2.5. Dari segi kelemahan pula, dapat tausikan bahawa perniagaan Burger Mirror ni tidak mampu dari segi pembelian bahan elektrik yang lebih canggih. Kekurangan yang ada ni telah menjadikan penyediaan peralatan masak yang lebih canggih seperti dapur pembakar automatik menyebabkan hasil kerja yang dibuat tu agak sedikit lambat, lebih-lebih lagi bila pelanggan tu ramai dalam satu masa. Hal ni menyebabkan kualiti servis pelanggan agak rendah dan boleh jejaskan tanggapan pelanggan baharu terhadap perniagaan Burger Mirror tu. Bukan tu je, kurangnya tenaga kerja dalam proses penyediaan makanan Burger Mirror ini juga akan menjejaskan reputasi baik tanggapan pelanggan terhadap perniagaan Mirror Burger ni. Burger Mirror ini memanfaatkan peluang dengan bijak. Hal ini diperkatakan kerana Burger Mirror dia menggunakan inisiatif platform pembayaran pesanan secara dalam talian atau secara QRP. Perkara ni bukan sahaja memudahkan urusan jual beli, malah dia beri peluang kepada Mirror Burger untuk kurangkan risiko kecurian kerana Mirror Burger tak perlu pun pegang wang yang tunai dengan jumlah yang banyak. Seterusnya, ancaman yang wujud kepada perniagaan ini ialah adanya perubahan undang-undang oleh pemimpin kerajaan yang telah menyebabkan ekonomi negara turun naik. Ekonomi Malaysia sebelum ini mengalami fenomena perubahan pemerintahan sebanyak 5 kali dalam 5 tahun. Ini menyebabkan setiap satu-satu pemerintahan kerajaan yang telah diambil alih itu menetapkan perubahan terhadap pelbagai sektor seperti penetapan harga bahan mentah. Perubahan rundingan harga daripada pembekal juga akan turut menjejaskan operasi perniagaan kerana perniagaan Mirror Burger terpaksa menyesuaikan diri terhadap keputusan pembekal tersebut. Marketplace merupakan tempat atau platform yang digunakan oleh penjual untuk berkumpul dan menjual pelbagai jenis barangan dan perkhidmatan kepada pelanggan. Sebagai contoh, perniagaan Burger Mirror ini menjalankan perniagaan tradisional di mana ia menempatkan lokasi perniagaannya di satu tempat secara terbuka untuk menjalankan aktiviti jual beli. Perniagaan ini lebih dikenali dengan business to customer B2C di mana peniaga perlu berinteraksi secara langsung dengan pelanggan dan kebanyakannya melibatkan transaksi secara tunai. Penggunaan media sosial tidak digunakan secara meluas dan hanya mempromosikan perniagaannya melalui aplikasi WhatsApp. Dari segi trend dan kuasa, perniagaan ini juga seiring dengan arus pemodenan masa kini di mana pelanggan yang membeli di sini boleh membuat pembayaran secara atas talian sama ada menggunakan QRP maupun transaksi online terus ke akaun. Hal ini disebabkan baru-baru ini negara digemparkan dengan penularan wabak COVID-19 yang boleh merebak melalui sentuhan fizikal. Dan bagi menangani masalah ini, perniagaan Burger Mirror mengambil langkah selamat dengan menegakkan cara pembayarannya. Selain daripada itu, perubahan cita rasa pada masa kini membuatkan perniagaan ini mampu menjual pelbagai jenis makanan dan tidak hanya memfokuskan kepada penjualan burger sahaja. Di gerai ini, pelanggan juga ditawarkan makanan ringan yang lain seperti kentang goreng, berbola daging dan roti Arab. Dengan adanya variasi ini, pelanggan akan lebih tertarik untuk membeli di gerai ini. Perniagaan ini tidak terlepas dari sebarang ancaman di mana ia perlu bersaing dengan perniagaan yang besar yang menawarkan perkhidmatan yang sama seperti McDonald's, Burger King dan Mary Brown.
Segmen pelanggan yang dapat diaplikasikan oleh perniagaan ini ialah segmen demografik, geografik dan psikografik. Segmen psikografik dibahagikan berdasarkan ciri psikologi, minat dan personaliti. Sebagai contoh, pelanggan yang membeli di gerai Mirul ini merupakan pelanggan yang gemar akan makanan ringan serta mempunyai kesetiaan dan berpuas hati dengan servis yang diberikan. Manakala dari segi geografik pula, perniagaan burger Mirul ini menempatkan lokasi jualannya berdekatan dengan kampus pelajar dan kawasan perumahan. Ini merupakan lokasi strategik yang dijadikan sebagai target pasaran bagi perniagaan ini. Akhir sekali, dari segi demografi, perniagaan ini menyasarkan pelanggan yang membeli di sini kepada semua pelanggan lelaki dan wanita. Seterusnya adalah proses dalam pembelian di mana ia dibahagikan kepada 5 langkah. Langkah pertama ialah mengenal pasti masalah di mana pelanggan sukar untuk membuat pilihan untuk membeli. Oleh itu, perniagaan ini perlulah menyediakan makanan yang bersesuaian agar dapat menarik pelanggan dan membuat promosi jualan atau memberi potongan harga. Yang kedua ialah mencari maklumat dengan mengenal pasti masalah dan menyediakan solusi. Sebagai contoh, perniagaan burger Mirul ini menawarkan variasi burger dan makanan ringan yang lain pada harga yang murah dan berpatutan. Ketiga ialah penilaian alternatif untuk mengatasi persaingannya seperti McDonald's dengan berkomunikasi dengan pelanggan untuk mengambil hati serta memberikan cadangan sekiranya pelanggan sukar membuat pilihan. Seterusnya adalah keputusan pembelian, iaitu perniagaan ini berupaya untuk meyakinkan para pelanggannya untuk membeli di gerai ini. Dan akhir sekali ialah membuat penilaian selepas pembelian dengan meminta komen dan maklum balas daripada pelanggan tentang produk dan servis yang telah ditawarkan. Seterusnya ialah 4P. 4P ialah strategi pemasaran yang boleh digunakan untuk memajukan sesebuah perniagaan. 4P juga boleh digunakan untuk mengetahui secara lebih spesifik kehendak dan keperluan pelanggan. 4P terdiri daripada 4 komponen, iaitu produk, harga, tempat serta promosi. Kedai burger Mirul ini telah menggunakan strategi pemasaran ini untuk mengekalkan dan menarik pelanggan baharu. Pertama ialah produk. Beliau menjual pelbagai variasi burger, iaitu burger ayam, burger daging, burger ikan, burger kerbau serta roti Arab. Kepelbagaian produk ini telah menyebabkan ramai pelanggan telah datang ke kedai beliau untuk mencuba setiap menu yang telah dijual. Hal ini akan menyebabkan jualan akan bertambah. Seterusnya adalah harga. Harga yang dijual adalah berpatutan, iaitu bermula dari harga RM5 hingga kepada harga RM9. Maksudnya bahawa RM10 itu adalah affordable. Harga yang berpatutan ini telah menarik ramai pelanggan untuk datang ke kedai beliau. Jadi jadi jualan telah meningkat. Seterusnya adalah tempat. Beliau telah memilih tempat yang sangat strategi untuk perniagaan beliau, iaitu di pinggir jalan dan berdekatan dengan pintu pagar belakang Universiti Malaysia Terengganu atau UMT. Beliau memilih tempat itu sebagai lokasi perniagaan beliau kerana sasaran pasarannya ialah pelajar UMT. Selain itu, di sekitar kedai tersebut juga terdapat beberapa kedai makan dan restoran. Jadi biasanya orang lepas makan mesti nak makan kedap-kedapan. Orang akan beli burger dekat kedai beliau. Untuk akhir adalah promosi. Encik Amirul ni dia tak pandai sangat pasal teknologi yang sekarang. Jadi anak beliau telah membuat satu template untuk diedarkan kepada pelanggan melalui aplikasi WhatsApp. Biasanya pelajar UMT ni malas nak turun, malas nak jalan-jalan, nak pergi order apa semua. Jadi diorang akan WhatsApp, akan message Encik Amirul ni untuk order burger. Jadi mestilah bila dah order tu dia nak tanya menu apa hari ni apa semua. And then Encik Amirul ni akan hantarlah template tu kepada pelanggan. Kesimpulannya 4P ni boleh meningkatkan jualan kerana tahu sasaran pasarannya siapa, kita nak promosi ni macam mana. Terdapat beberapa objektif pemasaran yang ditetapkan oleh Mirul Burger dan ia mewujudkan strategi pemasaran dan pilihan pemasaran yang berkesan untuk mencapai objektif ini. Dengan mencapai objektif ini, ia akan dapat mewujudkan dan mengekalkan reputasi jenama dalam sektor makanan segera yang kompetitif. Antara objektif produk yang berikut ialah
menyediakan makanan Melayu yang sedap, berkualiti dan halal. Yang kedua, untuk membangunkan dan mempelbagaikan rangkaian produk mengikut keperluan dan jangkaan pelanggan. Yang ketiga, untuk menarik maksimum pelanggan terhadap produk dan perkhidmatan Miro Burger. Dan yang keempat, tempat yang strategik memudahkan pelajar UNT untuk membeli burger. Pelanggan baru. Okay, seterusnya ialah mencipta jenama. Yang pertama ialah memilih nama yang menarik, mereka bentuk yang berbeza, mencipta tema atau konsep, mengenal pasti pengalaman, itu seronok, mewah, santai dan membangunkan rupa dan suasana yang berbeza. Implementasi pemasaran adalah proses pelaksanaan strategi pemasaran dengan menciptakan dan melakukan tindakan-tindakan spesifik yang akan memastikan pencapaian tujuan pemasaran perusahaan. Mengenal pasti masalah dalam perniagaan Miro Burger. Isu pertama adalah pelanggan mengalami kesukaran untuk membuat pilihan memilih menu burger. Dengan ini, Miro Burger mengambil inisiatif dalam menambahkan variasi burger, iaitu seperti burger daging, burger kambing, burger ayam, burger ikan, oblong dan juga benjol. Kami juga mencadangkan pemilik perniagaan Miro Burger untuk menyediakan menu combo dengan harga yang berpatutan seperti burger bersama kentang dan juga air. Isu kedua pula adalah perniagaan Miro Burger ini tidak mempromosikan perniagaan di mana-mana media sosial. Oleh itu, kami telah mencadangkan kepada Miro Burger untuk mempromosikan perniagaan di media sosial seperti di Instagram dan Facebook untuk menarik pelanggan serta menambahkan hasil jualan. Selain itu, perniagaan Miro Burger yang beroperasi di bahu jalan juga memberi ancaman dalam kesesakan lalu lintas dan ketidakselesaan pelanggan untuk berhenti membeli burger. Isu lanjutan adalah terdapat banyak lubang di laluan pejalan kaki di luar kedai yang menyebabkan boleh berlaku kemalangan dan membahayakan pelanggan Miro Burger. Oleh itu, kami memberi pandangan kepada pemilik Miro Burger untuk menghubungi Jabatan Kerja Raya iaitu JKR untuk membaiki dan menyelenggara laluan lalu lintas yang berlubang tersebut. Tambahan pula, perniagaan Miro Burger juga menghadapi masalah mengenai tempat tunggu bagi pelanggan yang membeli di kedai mereka. Ruang perniagaan yang kecil memberi impak kepada keselesaan dan keselamatan pelanggan. Perniagaan Miro Burger beroperasi di bahu jalan yang agak sibuk dengan kenderaan berat yang sering lalu di kawasan tersebut. Oleh itu, kami memberi cadangan kepada Encik Miro agar menyediakan ruang tunggu yang lebih selesa kepada pelanggan dengan meluaskan lagi kawasan perniagaannya dan menambah kerusi untuk pelanggan menunggu. Seterusnya, cara syarikat memantau kemajuan. Di sini terdapat 3 cara syarikat memantau kemajuan, iaitu menjual secara dalam talian, menaikkan harga barangan dan beroperasi dengan lebih efisien. Kini hampir keseluruhan perniagaan di Malaysia menggunakan saluran jualan baru seperti menjual secara dalam talian. Ini kerana menjual secara dalam talian dapat mengauk keuntungan dengan cepat dan menaikkan jumlah bilangan pelanggan dengan banyak. Jadi sama juga seperti perniagaan Burger Miro, mereka juga menjual secara dalam talian. Mereka menggunakan kaedah mengiklankan produk mereka secara dalam talian dan cara ini dapat menarik minat pelanggan untuk membeli produk mereka. Dan kaedah ini telah berjaya bagi perniagaan Burger Miro di mana mereka dapat meningkatkan hasil jualan mereka dan juga menambah jumlah bilangan pelanggan dalam seharian. Seterusnya, menaikkan harga barangan. Harga barangan adalah satu cara syarikat memantau kemajuan. Jadi, untuk kepastian, kita tidak boleh menaikkan harga barangan dengan begitu kerap. Walau bagaimanapun, cara yang paling mudah untuk mendapat lebih banyak wang,
perlulah dengan menaikkan harga barangan. Tapi sebaik-baiknya perlulah membandingkan harga jualan barangan sendiri dengan harga jualan pesaing-pesaing yang lain terlebih dahulu bagi menentukan sama ada kita dapat menaikkan harga tersebut ataupun tidak. Tapi disebabkan faktor-faktor seperti harga bahan-bahan mentah itu telah meningkat, jadi perniagaan Burger Miro juga perlu naikkan harga sedikit daripada harga yang asal. Okay. Seterusnya, untuk cara syarikat memantau kemajuan yang terakhir pula ialah dengan beroperasi dengan lebih efisien. Bagi memantau kemajuan dalam sesuatu perniagaan, perlulah perniagaan tersebut perlu beroperasi dengan lebih efisien, di mana syarikat perniagaan tersebut perlu beroperasi dengan waktu yang sistematik. Tidak ada yang sekejap buka, sekejap tutup. Jadi pelanggan pun rasa macam kedai ni kadang buka, kadang tutup. Bila pergi, tutup. Bila tak pergi, orang cakap kedai tu buka. Jadi, cara ini, keadaan ini sering berlaku terhadap beberapa perniagaan. Jadi, menyebabkan kebanyakan pelanggan akan lari. Dan, untuk mengelakkan keadaan ini berlaku dan meningkatkan kemajuan dalam perniagaan, perniagaan itu perlu beroperasi dengan lebih efisien, di mana perlu beroperasi mengikut waktu yang telah ditetapkan dan memberi dan memaklumkan kepada pelanggan di mana ada tarikh-tarikh yang mereka perlu tutupkan perniagaan mereka. Jadi cara ini dapat membantu perniagaan bagi memantau kemajuan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.